Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ketujuh pada menyatakan peri perketi raja-raja yang adil dengan sebenarnya. Adapun dalam kitab Sifatus Salatin dikata, hendaklah yang raja itu sentiasa rindukan sahabat akan segala pendeta yang berilmu dan beramal dan sediakala bertanyakan daripada mereka itu pekerjaan agama dan peri segala orang yang beragama dan diingatkan segala perkataan mereka itu. Walakin tiada raja itu daripada mengenal segala pendeta itu supaya dapat ia membezakan antara orang yang jahat dan orang yang baik. Kerana segala pendeta yang mengatakan daripada ilmu dan mengajarkan segala manusia kerana Allah dan daripada syafaat atas mereka itu bahawa perinya dan katanya itu bukan lain adanya. Hanya segala pendeta yang berbuat itu kerana tamaknya dan daripada hawa nafsunya sahaja perinya itu lain dan katanya itu lain juga adanya. Maka haruslah atas raja bahawa dibezakannya pada antara mereka itu supaya jangan ia sesat daripada diri kerana sahabat segala orang yang rupanya dan katanya itu seperti pendeta dan perinya dan bicaranya seperti syaitan itu. Sehingga mereka itu daripada sangat lobanya dan tamaknya dengan perkataan yang manis dan bagai-bagai puji memberi suka pada hati raja itu. Demikianlah ia menurutkan segala peri dan perbuatannya juga supaya dapat dengan barang tipunya beroleh daripada raja itu barang yang dikehendakinya daripadanya juga. Maka ialah daripada tamaknya dan lobanya membawa raja ke Jahannam sertanya dan raja itu pun daripada bebal dan alpanya menurutkan katanya dan membinasakan agamanya. Bermula maka harus segala raja-raja yang beriman dan budiman memeliharakan dirinya dari segala pendeta yang perinya dan perbuatannya itu jahat daripada syaitan juga. Dan ingatkan dengan sangat supaya jangan ia disesatkan olehnya, tetapi harus segala raja-raja itu menuntut segala pendeta yang kehendaknya betul dan katanya benar juga, barang yang berkata kerana Allah juga, dan daripada syafaat segala hamba Allah juga, bukan kerana tamak dan kerana hawa nafsunya sendirinya berkata-kata dengan raja dan menteri dan lain daripada itu. Walaupun katanya itu pahit juga pada rasa segala orang yang lemah agamanya dan berat juga pada hati orang yang kurang budi bahawa pendeta yang kehendaknya betul berkata sama juga padanya dan raja dan menteri dan orang kaya dan miskin sekaliannya. Tiada takut ia daripada segala raja-raja. Tiada malu ia daripada orang kaya-kaya dan sebagainya. Kerana jika ia berkata kerana Allah dan jika diam kerana Allah, ia diam. Lagipun jika kasih ia kerana Allah dan jika bersetu ia kerana Allah jua. Hikayat mengatakan pada satu hari Raja Harun Ar-Rashid duduk dengan segala menterinya membicarakan pekerjaan kerajaan di negeri Baghdad. Maka pada zaman itu ada seorang syekh namanya Shaqiq Zahid. Maka syekh itu pergi ke rumah Maharaja Harun Ar-Rashid. Apabila mendengar syekh datang, maka dijemput dengan hormat dan kata Harun Ar-Rashid, "Tuankah bernama Syekh Zahid?" Maka kata syekh, "Akulah Syaqiq, tetapi bukan Zahid." Maka kata Harun Ar-Rashid, "Ya syekh, ajarkan hamba dengan barang yang tahu." Maka kata syekh, "Ya Amiral Mukminin, Allah Ta'ala memberikan padamu tempat siddiq dan minta daripadamu siddiq juga, seperti daripada Abu Bakr itu. Dan diberikan padamu pangkat Faruq dan minta daripadamu Burak dan unta hak dan batil, seperti juga daripada Omar itu. Dan diberikan padamu tempat Zunurain dan minta daripadamu ihsan juga, dan seperti daripada Uthman. Dan diberikan padamu tempat Ali dan daripadamu ilmu dan adil juga, seperti daripada Ali." Maka kata Harun Ar-Rashid, "Ya Syekh, benarlah katamu itu.
hendaklah ditambah lagi perkataan yang maha mulia itu. Maka kata Syekh, Ya Amiral Mu'minin, Allah Ta'ala dengan kudratnya dan hikmatnya menjadikan suatu rumah namanya neraka. Dan pintu neraka itu diserahkan padamu kuasa dan 3 perkara diberikan padamu. Satu perkara Baitul Mal, dan kedua pedang, dan ketiga dera. Dan pesan padamu dengan 3 perkara ini memeliharakan akan segala manusia daripada api neraka. Maka daripada Baitul Mal itu, harta berikan pada segala fakir dan miskin, supaya mereka itu jangan mencuri dan merampas harta orang lain. Dan dengan pedang itu, bunuh olehmu orang yang membunuh orang tiada dengan sebenarnya, supaya ajal mereka itu endahkan kehidupan samanya manusia. Dan dengan dera itu, palu olehmu segala orang yang tiada turut akan syariat Nabi alaihissalam, supaya tahu mereka itu dan memeliharakan agama Allah Ta'ala. Jikalau engkau tiada berbuat demikian, maka mana pagi Jumaat engkau akan dibilang antara segala orang isi neraka. Maka dahulu engkau masuk neraka dan kemudian segala orang yang salah itu sertamu. Maka kata Harun al-Rashid, benar katamu ya Syekh. Maka hendaklah engkau tambahi lagi pada perkataan itu yang maha mulia. Maka kata Syekh, Ya Amiral Mu'minin, ketahui olehmu bahawa yang mata air itu engkau juga, dan segala menteri dan hulu balang dan lain daripada itu seperti segala sungai juga umpamanya. Jikalau mata air itu suci, dan segala sungai itu ada lagi suci dengan gunanya. Tetapi jika mata air itu keruh, maka sungai itu pun ada keruh juga dengan tiada berguna. Hikayat mengatakan semalam Harun al-Rashid serta menterinya yang bernama Abbas pergi mendapatkan rumah Fadl bin Iyad. Apabila sampai pada pintu rumah, maka didengarnya Fadl itu membaca Quran dan sampai pada ayat Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Surah Al-Jasiyah ayat 21. Artinya, disangkakah engkau segala orang yang berbuat segala perbuatan jahat itu, maka kami samakan orang itu dengan segala orang yang percaya dan berbuat segala perbuatan yang baik? Maka Harun al-Rashid berkata, Ya Abbas, jika tiada datang kami pada Syekh dan beroleh pengajar akan kami, padalah ayat ini pada kami yang dibaca oleh Syekh yang belum lagi kami bertemu dengan ia. Maka kata Harun al-Rashid, Hai Abbas, tepuklah pintu rumah Syekh itu. Apabila Abbas menepuk pintu, maka kata Syekh, siapa itu? Maka sahut Abbas, Ya Syekh, Amirul Mu'minin datang mendapatkan Syekh. Maka kata Syekh, apa kerja Amirul Mu'minin datang ke sini? Maka kata Abbas, hendaklah minta pengajar. Maka Syekh itu memadamkan pelita dan membuka pintu rumah. Maka Harun al-Rashid pun masuklah serta Abbas dan berjabat tangan dengan Syekh. Maka kata Syekh, Subhanallah, apa hal orang yang tangannya demikian lambat? Apabila masuk ia ke dalam api neraka yang maha keras hangatnya itu. Maka kata Syekh, Ya Amiral Mu'minin, baik-baik bicarakan sekarang ini, kerana pada hari kiamat, hal seorang manusia ditanyakan daripadamu juga. Maka betapa engkau memberi jawapan akan perbuatan beribu-ribu orang di bawah perintahmu pada hari kiamat, tak kala diperisai hak subhanahu wa ta'ala akan perbuatan sekalian hambanya. Maka Harun al-Rashid pun menangislah, tiada dengan ikhtiarnya, dan kata Abbas, Ya Syekh, padalah katamu itu, seperti kamu bunuhlah khalifah itu dengan katamu yang amat keras itu. Maka gusarlah Syekh itu akan Abbas dengan katanya, Ya Haman, engkau dengan segala kaum engkau juga membunuh Harun al-Rashid itu. Maka kata Harun al-Rashid, Ya Abbas, diamlah. Tahukah engkau erti kata Syekh itu yang dikata Haman itu padamu? Maka kata Abbas, tidak aku tahu ya Amiral Mu'minin. Maka kata Harun al-Rashid, erti Haman itu bukankah menteri Fir'aun ibaratnya itu?
Engkaulah Haman dan akulah Fir'aun. Maka sangatlah menangis Harun al-Rashid. Kemudian maka diambil Harun al-Rashid 1000 tahil emas, ditaruhnya di hadapan Syekh dan katanya, akan harta ini daripada isi kahwin abuku yang halal akan belanja Syekh. Maka katanya Syekh, hai Alpa, ku suruh padamu buangkan hartamu itu dan lepaskan nyawamu. Engkau memberi padaku hartamu itu. Maka Syekh pun segera bangun dan keluar daripada rumahnya itu, ditinggalkan Harun al-Rashid dalam rumah itu. Maka Harun al-Rashid pulang ke rumahnya dengan tangisnya. Hikayat. Ada dahulu kala seorang raja namanya Sultan Sulaiman bin Abdul Malik, yang masyhur daripada zaman itu dengan adil dan insaf. Tiada ada seorang raja itu yang budiman dan beriman seperti dia. Sentiasa berahi akan mendapatkan segala orang yang budiman dan tahu. Dan adalah pada zaman itu seorang pendeta yang saleh dan arif. Maka raja itu pun menyuruhkan seorang padanya dan meminta daripadanya makanan yang biasa dimakan oleh Syekh. Maka Syekh itu pun memberikan padanya segenggam daripada tepung syair yang kasarnya. Apabila raja itu melihat tepung syair itu, maka lalu ia menangis. Maka pada ketika itu berniat ia akan memegang puasa. Maka 3 hari lamanya tiada ia buka puasa. Dan pada hari keempat, apabila sangat ia lapar, maka tepung syair yang diberi oleh Syekh itulah akan buka puasanya. Serta ia menangis dan berduka cita daripada hal Syekh itu yang dengan kemuliaan dan kebesarannya itu, dengan makanan ini, qanaah dan sabarlah juga. Bermula dikatakan Sultan Sulaiman itu pada malam itu juga setubuh dengan isterinya. Maka diberi Allah Ta'ala seorang anak lelaki dan dinamai ia Abdul Aziz. Dan Abdul Aziz pula beroleh seorang anak lelaki yang dinamai Umar bin Abdul Aziz. Maka ia jadi raja yang adil dan arif dan abid dan kamil. Dan amat sempurna dengan perketi yang baik dan segala kebajikan. Bahawa masyhur adanya dalam alam dan mastur namanya dalam segala kitab yang besar dan mazkur perinya pada lidah segala Bani Adam, yang daripada cahaya perinya itu suatu tempat pun tiada hampa daripada adanya itu, penuhlah dengan dia seperti segala tempat yang dengan cahaya matahari. Dan dalam sekian kitab yang menyebutkan Umar bin Abdul Aziz itu, itulah bukan lain. Dan dalam setengah kitab menyatakan namanya Umar Thani, artinya Umar yang kedua. Artinya dahulu Amirul Mukminin Umar juga yang masyhur dengan adil dan insaf, dan kemudian Umar bin Abdul Aziz inilah yang mengeraskan segala pekerjaan agama Islam atas peri Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Maka demikianlah juga pada antara segala raja-raja yang mengerjakan pekerjaan kerajaan dengan sempurnanya. Kemudian daripada segala anak cucu hadrat Nabi alaihissalam, ada Umar bin Abdul Aziz diberikan kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala pada ia daripada berkat segenggam tepung syair daripada Syekh itu. Hikayat Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Syekh Hasan al-Basri. Dalam surat itu mengatakan hendaklah Syekh Hasan memberi khabar daripada perketi Amirul Mukminin Umar itu supaya aku mengerjakan pekerjaan kerajaan itu dengan perketinya. Maka Syekh Hasan membalas surat itu mengatakan, hai anakku, ketahuilah olehmu bahawa engkau bukan ada umur dan zaman ini engkau bukan dapat mengerjakan kerja kerajaan itu seperti Umar. Tetapi jikalau engkau mengerjakan kerajaanmu seperti Umar, terbaiklah daripada Umar itu. Hikayat, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada setahun, makanan adalah mahal pada segala tempat dan banyaklah orang dalam kesukaran daripada lapar pada tahun itu. Maka satu kaum daripada Arab mencari pada antara seorang yang tahu berkata-kata pada antara segala orang banyak. Maka dijadikan muallim. Dan datanglah mereka itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan muallim itu berkata, ya Amirul Mukminin, kami ini daripada sangat kesukaran datang padamu kerana tiada dapat kami sabarkan daripada lapar dan kebajikan hal kami dalam Baitul Mal, dan segala harta yang ada dalam Baitul Mal itu tiada luput daripada 3 perkara itu, atau harta itu daripadamu juga
atau harta itu punya Allah Ta'ala juga, atau harta itu punya segala hamba Allah juga. Bermula, jikalau harta itu daripada Allah Ta'ala juga, maka Allah Ta'ala bukan berkehendak akan harta. Maka hendaklah harta itu diberikan pada segala hamba Allah dalam kesukaran ini. Bermula, jika harta itu punya engkau juga, maka hendaklah diberikan sedekah akan segala hamba Allah dalam kesukaran ini yang amat berat atas segala manusia adanya. Seperti Allah Ta'ala akan memberi kebajikan akan orang yang mempunyai sedekah. Seperti firman-Nya yang maha tinggi, Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Surah Yusuf ayat 87. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala membalas kebajikan akan segala orang yang memberi sedekah. Bermula, jika harta itu daripada segala hamba Allah punya, maka haruslah dia berikan hak mereka itu pada ketika ini yang sangat sukar adanya. Apabila Umar bin Abdul Aziz mendengar kata yang demikian itu, maka lalu ia menangis dan berkata, benarlah katamu itu. Maka disuruh buka perbenaran itu, maka diberinya belanja akan mereka itu, barang yang dapat diberikannya. Maka mereka itu pun hendak pulang. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, hai mu'allim, seperti kamu mengadukan hal segala orang itu kepadaku, hendaklah hal aku engkau mengadukan pada Tuhanku. Kerana dalam kesukaran juga, aku terlebih daripada mereka itu. Maka mu'alim itu pun mengangkatkan kedua tangannya dan melihat ke sebelah langit yang ada kiblat doa itu dan berkata, Ya Ilahi, Ya Tuhanku, yang mengetahui hal hamba-Mu ini, kerana suatu pun tiada tersembunyi daripadamu, seperti Umar bin Abdul Aziz. Kasihankan segala hamba-Mu di dalam kesukaran ini. Engkau pun mengasihani kiranya akan kesukaran itu yang nyata padamu. Bermula, belum lagi sudah doa itu, maka datanglah awan dari atas mereka itu, turun hujan. Maka jatuh satu takar di atas batu pada hadapan mereka itu, yang pecah dan keluar dari dalamnya suatu kertas yang tersurat di atasnya itu, Hazihi bara'atun minallahil aziz ila Umar ibn Abdul Aziz. Artinya, surat inilah kiriman daripada Allah Ta'ala yang maha mulia kepada Umar bin Abdul Aziz, bahawa ia merdeka daripada api neraka. Hikayat. Ada seorang namanya Bu Ali Ilyas, penghulu segala lashkar dalam negeri Nisabur, yang sangat berbudi dan berkira-kiralah kebijaksanaan pada antara segala orang pada zaman itu. Maka dalam negeri itu ada seorang syekh namanya Bu Ali Daqaf. Maka syekh itu pergi mendapatkan Bu Ali Ilyas kerana pekerjaan agama. Maka Bu Ali Ilyas itu pun memberi hormat pada syekh itu dan duduk dengan adabnya dan berkata, Ya syekh, ajar aku barang yang engkau tahu. Maka syekh itu berkata, Jikalau engkau memberi jawab dengan kebenaran padaku, maka barang yang ditanyakan dapat kuberitahukan padamu insya-Allah Ta'ala. Maka kata syekh, engkau kasihkan hartamu atau kasihkan akan seterumu, benar-benar katakan padaku. Maka kata penghulu itu, aku kasih akan hartaku juga. Maka kata syekh, betapa engkau dapat meninggalkan kekasihmu itu di dalam dunia dan membawa seterumu itu sertamu ke akhirat. Maka penghulu itu pun menangis. Maka dalam tangis itu ia berkata, Ya syekh, benarlah katamu itu, bahawa pohon sekalian pengetahuan dan keadaan sekalian kebajikan di dalam katamu itu dengan sebenarnya. Hikayat Sultan Ismail bin Ahmad. Tak kala berjalan bersendirian dalam negeri bermain-main, hendak melihat dengan mata dan telinganya sendiri akan ahwal segala hamba Allah, dan tiada ia memadakan dirinya dengan memeriksa ahwal atas kata menteri dan hulu balang dan segala pegawai kerajaan. Maka pada barang tempat yang ia sampai, disuruh berseru-seru dalam negeri itu, bahawa seorang pun daripada lashkarku jangan berbuat aniaya atas rakyat. Barang siapa berbuat aniaya, maka sesungguhnya ia itu mengenai dirinya juga. Maka apabila ia berhenti beberapa hari di sana, maka disuruh berseru-seru pula di dalam negeri itu mengatakan bahawa barang siapa daripada segala rakyat yang teraniaya, maka
tiada ia mahu mengadukan halnya kepada sultan, bahawasanya orang itu serasa menganiaya atas dirinya juga. Maka tak kala sampailah sultan ke negeri Sarwan, maka ada seorang juru kuda sultan itu masuk ke dalam dusun orang dan mengambil sesuatu yang ada dalam dusun itu. Maka yang mempunyai dusun itu pergi kepada sultan mengadukan halnya. Maka sultan menyuruh menghadirkan orang itu. Maka ditanyakan daripadanya, adakah misyar engkau sampai kepadamu tiap-tiap bulan? Maka katanya, sampai juga padaku. Maka titah sultan, hai bebal, jikalau engkau sudah dengan bahawa dilarangkan pada seluruh negeri ini daripada perbuatan yang aniaya dan sampai pada engkau misyarmu dan belanjamu, maka apa sebab engkau berbuat aniaya atas rakyatku? Maka orang itu pun sembah katanya, aku berbuat salah, melainkan maaf Syah Alam adalah kiranya bertambah-tambah atas pati ini. Maka sultan bersabda, dapatkah aku kerana salah engkau masuk neraka? Maka disuruh raja potong tangannya itu. Adapun dalam kitab Akhbarus Salatin, dikatanya terbaik daripada segala raja-raja itulah yang diusahakan dalam segala pekerjaan agama Islam dengan peri syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan 5 waktu salat itu dengan barang hal adanya, sehingga kelarangan ia kerjakan barang satu pekerjaan yang berlainan dengan hukum syariat, kerana kebinasaan agama dan kerajaan pun daripada perbuatan yang bersalahan dengan syariat adanya. Dan lagi, kelarangan ia beri rakyatnya berbuat satu perbuatannya yang bersalahan dengan hukum syariat, kerana orang itulah seteru agama dan seteru kerajaan adanya. Maka harus diseksai atas mereka itu supaya bertaubat ia daripada bid'ahnya. Dan jikalau orang itu tiada mahu menurut jalan syariat, maka haruslah dikeluarkan daripada negerinya dan jauhkan daripada takluknya, kerana orang itulah yang membinasakan kerajaan dan daulatnya adanya. Adapun dalam kitab itu juga dikatakan hendaklah yang raja itu jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW supaya manusia itu manis mukanya di hadapan segala manusia dan kasih mereka itu akan dia daripada berkat perbuatan sunnah itu segala, kerana pada penglihat segala manusia mulia juga raja itu adanya kerana dijadikan Allah Ta'ala. Dan hendaklah yang raja itu memuliakan orang yang benar amalnya dengan amal syariatnya dan menghinakan orang yang bid'ah itu supaya orang banyak mahu mengerjakan jalan syariat itu adanya, dan supaya dibencikan akan orang yang bid'ah itu, dan kerana kebajikan kerajaan raja-raja itu teguh dan sempurna pada jalan syariat adanya, dan kejahatan dan kebinasaan kerajaan raja-raja itu dalam bid'ah dan aniaya itulah. Maka apabila adalah peri di atasnya perbuatan raja itu demikian, maka adalah orang yang banyak itu mengusahakan dirinya pada jalan syariat dan menjauhkan diri daripada pekerjaan bid'ah adanya. Maka jadilah pekerjaan agama Islam itu dengan sebenarnya perbuatan segala manusia itu adalah bahagia raja itu juga. Bermula daripada Buza Jamhur Hakim, orang bertanyakan yang terlebih baik daripada antara segala raja-raja siapa itu. Maka Hakim berkata, raja itu yang sekalian orang yang baik dengan sentosa daripada kasih dan anugerahnya, dan segala orang jahat takut daripada murkanya dan siksanya. Bermula daripada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, orang bertanyakan pada antara segala raja-raja, siapa yang terlebih beruntung atau terlebih celaka pangkatnya? Maka kata Umar, yang terlebih beruntung pangkatnya ialah raja itu dari kerana sebab ia sendiri mengerjakan segala kebajikan, lagi rakyat mengerjakan segala kebajikan. Kerana sendiri ia berpahala dan mendapat pahala segala orang lain. Dan yang terlebih celaka pangkatnya ialah raja itu yang daripada kerana sebab ia sendiri mengerjakan segala kejahatan juga. Kerana sendirinya ia berdosa dan menanggung dosa segala orang yang lain. Bermula daripada Umar bin Abdul Aziz, orang bertanyakan, apa peri adil? Maka katanya, peri adil itu iaitulah bahawa barang siapa daripada segala hamba Allah yang ada kecil daripadamu, adamu itulah bapanya.
Dan barang siapa daripada hamba Allah yang ada besar daripadamu, adamu saudaranya. Adapun dalam kitab Sifatus Salatin, barang siapa segala raja-raja dan berkehendakkan mengerjakan aneh itu, jangan diam ia dengan itu, yang ia sendirinya mengerjakan kebetulan dan tiada diperkenankan anehnya itu. Tetapi harus lagi ia ingatkan dengan sangat-sangat perbuatan segala menteri dan hulu balangnya dan hambanya dan barang siapa yang takluk padanya dalam kerajaannya, supaya jangan seorang pun daripada segala mereka itu sekalian orang yang berbuat aniaya, kerana daripada perbuatan aniaya itu dalam hukumnya itu ditanyakan daripadanya juga pada hari kiamat. Dan sebab aniaya segala orang itu kelak diseksakan adanya juga, sehingga maka teramat hamak raja itu yang daripada kerana perbuatan orang yang lain tidak takut merasai seksa kerana aniaya segala orang atas orang yang lain yang ada dalam hukum raja itu. Aniaya raja juga yang berdiam dirinya daripada alpanya dan tidak menyiasat akan segala hambanya yang zalim itu. Adapun yang kitab Turiyah itu mengatakan firman Allah Ta'ala, demikian barang yang aniaya yang diperbuat oleh segala orang yang bergantung dengan raja, dan raja itu tahu aniaya itu, dan ia diam juga, tidak ia memeriksa hal sekalian orang yang menganiaya dan teraniaya, maka aniaya orang itulah aniaya raja juga yang akan merasai seksa pada hari kiamat daripada sebab aniaya rakyat itu. Kerana kelak berdoalah segala orang yang teraniaya atas raja itu, maka kerana orang yang lain, maka ia merasai azab dalam akhirat. Jikalau demikianlah, betapa gerangan raja itu dapat duduk ia dengan sentosa daripada kerana maha besar bala ini dan maha sukar seksa ini. Melainkan ia juga daripada kurang budinya dan kurang bicaranya, suka membidasakan agamanya dan akhiratnya, daripada kerana peri dunia orang lain. Hai yang berbudi, nyatalah begitu dengan sungguh jua, bahawa sekalian orang yang hadir sentiasa pada pintu raja itu dan mengerjakan segala kerja raja itu dan berdiri pagi petang pada khidmat raja itu, berbuat juga itu bukan kerana raja itu, melainkan kerana suatu kehendak dunia juga, sehingga ia beroleh barang yang dikehendakinya daripada raja, dan dengan hawa nafsunya ia menghantarkan raja yang alpa daripada hal dirinya ke dalam api neraka. Itulah peri dan perbuatan segala orang yang mengerjakan kerja raja itu yang menuntut dunia juga, sementara raja itu dibujuk dan daripada alpanya duduk dengan sukarnya, dan mereka itu semahunya dengan usahanya membinasakan agamanya raja itu dan menyebutkan segala perbuatan yang salah kebaktian namanya. Jikalau sekalipun daripada kerjanya itu siang dan malam raja itu dibawa ke sebelah Jahannam olehnya. Hai raja yang berbudi, ingatkanlah baik-baik kalau ada yang terlebih besar seterumu daripada orang ini yang sentiasa mengusahakan pada kebinasaanmu, dan sediakala menambahi seksaan, bahawasanya yang demikian perinya dan perbuatannya ialah seterumu yang tiada dapat dijauhkan daripada segala tepi kerajaanmu, oleh kerana ialah seperti binatang yang amat buas adanya. Bermula segala raja yang iman dan budiman dan adil menyuruhkan beberapa orang yang ia dapat harap padanya pergi dalam segala negerinya, supaya melihat hal ahwal sekalian rakyat sekalian akan ganti mata telinga raja adanya, dan membawa khabar kepada raja, supaya rajalah dakwah segala hamba Allah dengan sepatutnya. Tetapi banyak segala raja-raja itu tidak percayai akan orang yang lain, dan sendirinya ia berjalan pada malam kepada barang tempat akan melihat hal dan mendengar khabar sekalian rakyatnya, dan memperisai dia pada siang supaya barang sesuatu digenap oleh sendirinya dengan sebenarnya. Hikayat Zaid bin Salam berkata, ia tak kala Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu duduk pada pangkat khalifah. Pada siang ia menghukumkan pada antara segala hamba Allah dengan adil, dan sudah juga perkataan hukum itu. Maka ia keluar dari negeri Madinah ke sebelah segala kubur Baqi', itu mengambil upah berbuat bata kerana nafkah isi rumahnya. Dan pada malam
Habis semayang, ia berjalan mengelilingi negeri, hendak tahu baik jahat segala hamba Allah. Maka pada satu malam, aku pergi dengan Amirul Mukminin Umar, pergi keluar dari Madinah. Maka dilihat dari jauh, kelihatan api. Lalu pergi ia ke sebelah api itu. Apabila ia sampai, maka dilihat seorang perempuan dengan 3 budak itu menangis. Dan perempuan itu berkata, Ya Allah, balaskan olehmu kiranya kesukaran hal aku pada Umar yang tidur kenyang, sementara aku dan budak-budak ini lapar di sini. Apabila Amirul Mukminin Umar mendengar katanya demikian itu, maka segera pergi kepada perempuan itu sambil memberi salam padanya serta katanya, Dapatkah aku datang hampir padamu? Maka kata perempuan itu, Jika dengan kebajikan, datanglah. Jika dengan kebajikan datang, marilah juga. Maka ia pergi hampir dan bertanyakan daripada hal perempuan itu. Lalu perempuan itu berkata, Aku daripada tempatku yang jauh datang ke sini. Maka hari sudah malam. Tiada dapat masuk ke dalam negeri. Maka berhentilah aku pada tempat ini. Dan daripada lapar, aku akan segala anakku tiada boleh kami tidur. Maka kata Umar, Apa dalam periuk di atas dapurmu itu? Maka kata perempuan itu, Air juga dalam periuk ini, supaya budak-budak itu menyangkakan aku menanak nasi. Jangan sangat ia menangis dan dapat tidur. Apabila Amirul Mukminin mendengar katanya demikian itu, maka segera kembali ke negeri Madinah. Dan setelah ia sampai di situ pada satu kedai yang menjual tepung, lalu dibelikan tepung dalam satu karung, dan pada satu kedai orang menjual daging, lalu ia membeli daging dan membuh dalam karung itu yang ia angkat dan muat atas bahunya. Lalu dibawa keluar ke negeri itu. Maka kataku padanya, Ya Amirul Mukminin, berikan padaku karung itu, ku angkut pergi sertamu. Maka Umar berkata, Hai Zaid, jika berat karung ini sekarang engkau angkat, maka berat dosaku siapa mengangkat dia. Dan doa perempuan itu yang daripada sakit hatinya, daripada alpaku itu, mengadukan hal kepada Tuhannya. Siapa dapat menjauh dia daripada aku? Maka Umar berkata demikian, berjalan juga dengan menangis, dan berjalan sehingga sampailah kepada perempuan itu dengan segala anaknya. Maka tepung dan daging itu diberikan padanya. Lalu makanlah mereka itu. Setelah sedap hatinya, maka perempuan itu berkata, Dibalaskan Allah Ta'ala kiranya padamu segala kebajikan engkau pada memelihara segala hamba Allah. Bahawa engkau terbaik daripada Umar itu. Maka Umar berkata, Hai perempuan, jangan engkau mintakan doa yang jahat akan Umar itu, kerana ia tidak mengetahui hal engkau. Hikayat. Ada dahulu kala seorang raja dalam negeri Syam, Malikus Saleh namanya. Sangat setia dengan ingatnya dalam kerajaan itu. Siang dan malam tiada alpa daripada hal rakyat adanya. Dikatakan bahawa tiap-tiap malam ia pergi ke segala masjid dan segala kubur dan segala tempat yang sunyi kerana tafahsa hal segala gharib dan segala fakir miskin yang tiada ada rumahnya dan kaum keluarganya. Maka semalam ia sampai pada satu masjid, mendengar suara orang dalam masjid itu. Maka ia pun pergi ke dalam masjid. Dilihatnya seorang fakir. Di situ tidak kelihatan ia daripada dingin. Ia memakai suatu tikar dan mendengar ia berkata-kata, Ya ilahi, ya Tuhanku, jikalau pada hari kiamat segala raja-raja itu yang dengan alpa daripada hal segala fakir dan miskin, dan oleh masyghul ia dengan kesukaan dunia dan segala nikmat dan daulat dan kebesaran dunia, melupakan diri atas hawa nafsunya, menyerukan juga perinya, dan dengan alpanya itu jadikan kerajaan itu yang kerana kebajikan segala manusia telah diberikan kepadanya akan pangkat kebesarannya juga bagi dirinya, sehingga ia lalai daripada segala hamba-Mu yang dhaif. Hai Tuhanku, jikalau pada hari kiamat beroleh tempat dalam syurga pada segala raja-raja, aku minta tiada masuk ke dalam syurga itu. Apabila Malikus Saleh mendengar katanya itu, lalu ia menangis dan selai kain dengan 100 tahil dirham ia taruh di hadapan fakir itu dan dengan menangis berkata,
hai fakir, aku mendengar dari sabda Nabi Muhammad SAW bahawa segala fakir dalam dunia mana tiada padanya rumah dan tempat dan makanan dan pakaian dan dengan segala hal yang sukar mereka itu, sukalah daripada Tuhan dan memintalah kebajikan akan segala hambanya, daripadanya itu jadi raja-raja dalam syurga. Maka sekarang ini yang kami ada raja dalam dunia yang fana ini, kami datanglah pada khidmat kami dengan kelemahan keadaan kami dan kerendahan diri kami sambil minta hendaklah olehmu berdamai dengan kami dan jangan gusar atas kami, dan tak kala datang ketika kerajaanmu dan kemuliaanmu dalam syurga, hendaklah kasihankan kami dan tolong kami. Adapun dalam kitab Sifatus Salatin dikatakan barang siapa daripada segala raja-raja yang menghendak akan mengerjakan pekerjaan itu dengan adil, tiada dapat tiada daripada mengandalkan hukum yang keras pada tempatnya dan daripada siasat yang sangat pada ketikanya. Kerana orang yang baik itu kurang jua adanya dalam dunia ini, dan orang yang jahat itu banyak. Maka bagi segala orang yang jahat itu tiada berguna kebajikan orang yang baik itu. Dan kerana itu harus datang atasnya hukum yang keras dan siasat yang sangat juga, supaya segala orang yang jahat takut dan segala orang yang baik beroleh sentosa pada antara segala hamba Allah dan akan dapat mengerjakan kebaktian dengan sebenarnya. Hikayat tak kala Sultan Ziyad duduk pada takhta kerajaan dalam negeri Iraq. Maka pada zaman itu, orang jahat banyak dalam negeri itu, dan penyamun dan pencuri dan pembunuh dan sebagainya. Dan teramat banyak rumah orang dan kampung orang binasa. Dan banyak orang mati dibunuh. Sehingga tiada dapat tidur semalam jua pun. Dan duduk sehari pun tiada dapat dengan sentosa dalam rumahnya. Dan Sultan Ziyad itu, daripada banyak orang datang mengadukan halnya, mengatakan kampung itu binasa dan rumah itu terampas dan orang awam mati dibunuh. Dan demikian berbagai-bagai khabar dan cerita malam dan siang dalam negeri Iraq itu. Maka pada hari Jumaat, Sultan Ziyad itu naik ke atas mimbar dan membaca khutbah. Maka apabila sudah sembahyang, maka disuruh tutup segala pintu masjid dan seorang pun tiada dilepaskan keluar. Maka naik ke atas mimbar pula dan memuji-muji akan Tuhan seru sekalian alam. Kemudian daripada itu, maka bertitah Sultan Ziyad, hai segala hamba yang hadir dalam masjid ini, ketahui olehmu sekalian bahawa harus atasku memelihara akan segala rakyat dengan menghimpunkan kepadaku segala orang yang baik dan menjauhkan segala orang yang jahat kerana daripada kesukaran dan kesakitan sekalian manusia yang ada dalam kerajaanku pada hari kiamat. Ditanyakan juga padaku, maka sekarang dalam negeri ini banyak orang yang jahat dan banyak orang baik binasa daripada segala orang yang jahat itu. Maka tiada akan aku perisai hal ini. Adapun barang siapa yang hadir dalam masjid ini, adalah mendengarkan dan mengingatkan kataku dan menyampaikan itu pada segala barang siapa yang tiada hadir di sini, bahawa aku berjanji dengan segala orang yang hadir di sini, dengan segala orang yang gaib, bahawa barang siapa kemudian daripada 3 hari, apabila sudah sembahyang Isya, keluar dari rumahnya, orang itu matilah. Adapun apabila sudah 3 hari lalu dan pada malam keempatnya sampai, maka Sultan Ziyad pun naiklah ke atas kudanya serta beberapa orang berjalan pada antara negeri. Maka apabila ia pergi keluar daripada dalam negeri dan sampai pada satu tempat, maka dilihatnya seorang dengan beberapa domba dan kambing di bawah pohon kayu berdiri sambil bertanya, siapa engkau? Maka sahut orang itu, aku datang daripada kampung yang jauh hendak membawa segala domba dan kambing dan lembu ke dalam negeri. Akan dijual supaya dengan harganya dibelikan barang yang dapat kerana anak isteri kami. Apabila sampai kami di sini, maka kelemahanlah sehingga tiada dapat kami masuk dalam negeri. Hanya berhenti di sini menantikan hari siang. Maka titah Sultan Ziyad, benarlah katamu itu. Tetapi apa daya jikalau aku tiada membunuh engkau? Nescaya esok hari segala orang yang banyak mendengar khabar ini. Maka kata orang yang banyak, Sultan Ziyad itu tiada teguh atas katanya dan bersalahanlah dengan janjinya.
maka segala orang itu melihat mudah padaku, dan aku jadi ringan pada segala orang itu juga, sehingga maka mereka itu melihat hatiku dan seorang pun tiada takut daripada aku dan tidak mendengar kataku, dan begitu binasalah kerajaanku. Dan segala orang yang jahat itu pun jadi keraslah atas orang yang baik, bahawa syurga itu terbaik padamu daripada dunia ini. Maka disuruh bunuh ia dan bawa kepalanya sertanya. Dan demikian pada malam itu. Barang siapa yang ia bertemu, disuruhnya bunuh ia dan ambil kepalanya itu. Bermula dikatakan bahawa sehingga siang 1060 orang telah terbunuh, dan bahawa apabila sudah fajar, maka segala kepala itu disuruh taruh pada antara jalan raja. Maka berseru-seru, barang siapa tiada mendengar kata Sultan Ziyad, maka demikianlah halnya. Apabila segala orang banyak itu melihat kepala banyak itu bergulingan di tengah jalan, maka takutlah dengan sangat dan hebat akan Sultan Ziyad dalam hati segala manusia itu. Adapun pada malam yang kedua, Sultan Ziyad keluar berjalan dari dalam negeri. Maka pada malam itu 500 orang terbunuh, dan pada malam yang ketiga pada ia keluar sampai siang tetapi tidak bertemu seorang pun. Dan apabila datang pada hari Jumaat yang lain, maka Sultan Ziyad itu kemudian naik semayang. Kemudian daripada semayang naik ke atas mimbar dan berkata, hai segala hamba Allah, kemudian daripada hari ini seorang pun jangan menutup pintu rumahnya dan pintu segala kedai, kerana barang harta yang hilang dan lenyap daripada harta kamu, atas akulah gantinya. Maka sekalian orang itu pun tiadalah melalui daripada titahnya itu, kerana sangat takutnya. Maka terbukalah segala pintunya beberapa hari lamanya, dan suatu pun tiada hilang daripada segala hartanya. Kemudian daripada beberapa hari, seorang pemuda datang mengadukan hal dan katanya kepada Sultan, pada malam yang lalu itu, 400 tahil patik kehilangan. Maka titah Sultan, dapatkah engkau bersumpah? Maka katanya, dapat. Maka Sultan pun memberi ganti padanya 400 tahil hartanya yang hilang itu. Maka pada hari Jumaat yang datang, kemudian daripada sembahyang itu, maka Sultan Ziyad pun naik ke atas mimbar. Maka dilarangnya seorang pun tiada diberi keluar daripada dalam masjid. Maka titah Sultan, hai segala hamba Allah, ketahui olehmu bahawa 400 tahil daripada kedai orang ini hilang. Jikalau tiada kamu sekalian mengeluarkan orang yang mencuri itu daripada antara kamu, seorang pun tiada daripada kamu sekalian dilepaskan, melainkan ia mati pada hari ini juga. Bermula daripada hukumnya keras pada zaman kerajaannya, seorang pun tiada dapat meninggalkan sembahyang, melainkan datang juga ke masjid. Maka segala rakyat takutlah sangat, kerana adalah ia teguh atas katanya. Sehingga maka pada antara segala orang itu dikeluarkan pencuri itu, dan diambil 400 tahil itu daripadanya dan disiasatkan adanya. Bermula, kemudian pada beberapa hari, Sultan Ziyad bertanyakan yang dalam negeri Basrah, ini lorong mana yang sangat ditakuti daripada orang yang jahat itu? Maka katanya, pada lorong Bani Ardu itulah orang yang jahat banyak di sana. Maka Sultan Ziyad itu pun pada sehari berapa emas dan perak dan permata dengan berapa kain yang besar-besar harganya disuruh buangkan pada antara jalan dan lorong itu, yang beberapa lama adalah di atas jalan itu, dan suatu pun tidak hilang. Kemudian daripada itu, maka Sultan menyuruh mengambil harta itu dan memberikan segala fakir dan miskin, dan mengucap syukur pada Tuhan yang berlakukan hukumnya pada antara segala hambanya itu. Adapun dalam kitab ada Umar, dikatakan bahawa bahawa raja yang adil itu tiada dapat ia membesarkan dirinya, kerana orang yang membesarkan diri itu daripada tanda murka Tuhan yang maha tinggi akan dia, dan kelakuan mereka itu menghilangkan budi manusia. Dan apabila hilang budi manusia, maka tiada dapat ia membezakan pada antara baik dan jahat,
berlakulah baginya kehendak nafsu syaitan itu. Hikayat dikatakan bahawa sehari Sultan Abu Ja'far murka atas seorang yang disuruh bunuh. Maka ada hadir di sana Mubarak bin Fadl yang masyhur dengan ilmu. Maka berdatang ia sembah kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, dengarkan olehmu daripada aku dahulu sabda Nabi Muhammad SAW. Maka titah Sultan itu, katakan olehmu." Maka ia pun sembah, katanya, diceritakan oleh Hasan Al-Basri sabda Rasulullah SAW bahawa pada hari kiamatlah tak kala berhimpun sekalian manusia, datang satu suara daripada gaib mengatakan, "Barang siapa yang ada kasihnya akan Allah Ta'ala, bangunlah ia." Maka tidak ia ingin melainkan segala yang empunya salah daripada orang. Apabila Sultan mendengar khabar ini, maka berkata ia, "Ku lepaskanlah ia dan aku ampunlah salahnya itu." Bermula sabda Rasulullah SAW berkata, "Sangat sukar hal orang itu pada hari kiamat yang ia biasa murka atas segala manusia dan lupa ia akan murka Allah Ta'ala yang datang atas dirinya itu." Adapun maka ditanyakan seorang daripada hadrat Nabi SAW, "Apa engkau perbuat dalam dunia supaya beroleh syurga dalam akhirat?" Maka sabda hadrat Nabi SAW, "Jangan gusar atas segala hamba Allah itu, melainkan kerana hak juga. Hanya persukakan olehmu hati segala hamba Allah." Adapun dalam kitab Minhajul Muluk dikatakan bahawa pada satu hari syaitan datang kepada Nabi Musa AS dan berkata ia, "Ya Musa, maukah engkau aku ajar padamu 3 perkara yang kebajikan dunia ada pada akhirat dan dalamnya?" 3 perkara yang kebajikan dunia ada akhirat dan dalamnya. Maka kata Nabi Musa, "Apa itu ya Iblis? Katakan juga." Maka Iblis berkata, "Pertama, jangan engkau gusar atas orang melainkan kerana hak itu juga. Kedua, perkara jangan kamu alpa pada ingatkan dirimu daripada tipu segala perempuan itu. Ketiga, perkara jangan kamu ada kikir bahawa 3 perkara itulah senjataku dengan yang mana aku yang membinasakan dunia dan akhirat dan segala manusia itu." Bermula dalam kitab itu juga dikata tidak terlebih baik perbuatannya akan segala raja-raja daripada perbuatan ini yang ia mengajak segala hamba Allah datang daripada kesukarannya, mengadukan hal kepadanya, dan ia mengerjakan kerja segala manusia itu dan ia meninggalkan kesukaan nafsunya sendirinya. Bermula dalam kitab itu pun berkata, pada masa itu di Balairung, raja duduk menantikan supaya orang datang meminta diperisai halnya itu. Maka pahalanya itu serasa ia berdiri dalam sembahyang juga. Hikayat mengatakan bahawa tak kala pada sehari Umar bin Abdul Aziz itu kemudian daripada perkataan hukum hendak masuk ke dalam rumah beradu. Maka datang seorang hambanya berdiri di hadapannya sambil sembahyang, "Ya Amirul Mukminin, jikalau engkau beradu dalam rumah dan seorang hamba Allah datang kerana sesuatu kehendak kepadamu dan tidak ia bertemu dengan engkau, hanya ia kembali dengan hasratnya itu, beradukah baik atau mengerjakan kerja segala hamba Allah itukah baik?" Maka Umar berkata, "Benar katamu itu." Maka tiadalah ia masuk ke dalam rumah, maka duduklah ia menantikan kerana pekerjaan orang itu juga. Hikayat mengatakan, sehari Umar bin Abdul Aziz itu duduk kerana perkataan orang itu juga. Maka ia masuk ke dalam rumahnya akan beradu seketika. Maka anak perempuannya berkata, "Ya Amirul Mukminin, betapa engkau dengan sentosa beradu. Jika pada ketika ini datang maut dan ada seorang hamba Allah mengetuk pada pintumu kerana sesuatu kesukaran dan taksir engkau pada pekerjaan dan maut pada saat ini, maka apa jawabmu pada hadrat Allah Ta'ala pada hari kiamat?" "Hai anakku, benarlah katamu." Maka keluarlah ia dan duduk pada tempat menghukumkan itu juga. Adapun dalam Siyarul Muluk dikatakan bahawa dengan syahwat dan dengan segala pakaian yang halus dan dengan segala perhiasan yang mulia dan dengan segala makanan dan minuman yang sedap dan dengan segala permainan yang baik dan permainan dan perkara lain daripada hingganya itu, kerana enggan segala perkara ini, tiada dapat seorang raja
mengerjakan adil, melainkan padahal ia memohon dirinya daripada hawa nafsunya. Adapun Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu bertanyakan sehari daripada seorang, apa engkau dengar daripada Umar yang tiada diperkenankan itu oleh orang banyak? Maka katanya, adalah aku mendengar bahawa Umar ada 2 roti ditaruh atas hidangan dan makan roti itu dengan gulai, dan 2 baju ada padanya, dan satu dipakai pada siang dan satu dipakai pada malam. Maka Umar berkata, adakah lain daripada itu engkau dengar? Dan katanya, yang ku dengar itu juga. Maka Amirul Mukminin berkata, demi Allah, itu pun tiada padaku yang didengar olehmu. Adapun dalam kitab Syiarul Muluk dikatakan, hendaklah yang raja itu pada masa hukum itu katanya lemah, lembut, jangan keras, dan mukanya manis, jangan masam, supaya ia menghukum dengan kebenaran jua. Bermula sabda Nabi SAW, terbaik dari pekerjaan kerajaan itu akan segala raja-raja yang dengan tahu perintah pekerjaan mengerjakan dia dengan sebenarnya. Hanya sangat jahat pekerjaan kerajaan itu akan segala raja-raja yang daripada bebalnya tiada dapat mengerjakan itu dengan sebenarnya. Bermula, hendaklah yang raja itu berusaha dirinya supaya segala rakyat suka daripadanya, serta kerana jika menyertai dia dengan peri syariat, bersalahan dia dengan peri syariat itu, nescaya segala rakyat itu duka daripadanya juga. Sabda Nabi Muhammad SAW, terbaik daripada segala umatku, raja itulah yang ia mengasihi segala orang dan segala orang mengasihi dia dengan peri dan perangai syariat, dan terjahat daripada segala umatku, raja itulah yang ia berseteru dengan segala orang dan segala orang pun berseteru dengannya kerana melawan peri dan perangai syariat itu. Bermula raja itu tiada harus suka hatinya daripada barang siapa yang datang padanya dengan memuji dia. Maka pada sangkanya daripada puji itu, segala orang yang baik pekertinya dan yang adil perinya sedang orang yang memuji namanya itu dimulakan kerjanya mereka itu. Adapun puji itu adalah terbanyak daripada segala manusia pada zaman ini. Tidak ada di luar daripada 3 perkara itu, atau daripada takut, atau daripada kerana murka, atau kerana tamak. Maka hendaklah raja itu, oleh kerana kenyataan hal ini padanya, menyuruhkan pergi berjalan dalam segala negeri, pada barang tempat, akan mendengar daripada mulut rakyat sendiri segala kewajikan dan segala kejahatan raja, dan bawa khabar kepada raja segala perkataan itu. Tetapi hendaklah orang yang disuruhkan raja itu, kerana kehendak ini jangan dikenal oleh orang yang banyak yang ia pesuruh raja itu. Kerana jika dikenalnya oleh orang, tidak berguna kerjanya itu. Bermula apabila orang yang demikian perinya membawa khabar kepada raja daripada mulut segala rakyat, bahawa khabar itu benar adanya, kerana manusia mengetahui aib sendirinya daripada lidah segala manusia yang lain. Maka hendaklah raja itu mengingatkan dirinya daripada segala khabar itu yang didengarnya itu, ingatkan dirinya dan membaiki segala perinya yang keji adanya. Kerana adat segala raja-raja yang adil adalah dahulu kala demikian juga mengetahui daripada segala lidah manusia yang lain, dan peri segala raja-raja yang adil dahulu kala demikian juga. Bermula setengah daripada segala raja-raja yang mukmin dan adil tidak percaya akan kata pesuruhnya itu, dan sendirinya berjalan pada malam supaya mendengar baik dan jahat daripadanya, dan membicarakan pada segala perinya yang kurang adanya itu. Bermula diceritakan daripada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu bahawa sentiasa berkata pada barang tempat di mana adanya, rahimallahu amra hadza laka syati. Artinya, hendaklah yang raja itu jangan jika dengan kesukaan daripada aib dan hukum lain daripada diperiksa ia, kerana tiada dapat disukakan segala orang yang berdakwa dengan segala itu. Adapun Amirul Mukminin Umar berkata, apabila 2 orang datang kepadaku kerana suatu kesukaran, aku tiada dapat sukakan keduanya itu, dan sangat ahmak dan kurang budilah orang itu yang dari kerana suka manusia itu meninggalkan kesukaan Allah Ta'ala itu.
Bermula, Amirul Mukminin Muawiyah memberi surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam surat itu mengatakan, "Hai ibu sekalian orang yang Islam, ajari aku kiranya akan hukum yang adil." Maka Aisyah pun membalas surat itu mengatakan, "Ada aku mendengar daripada hadrat Rasulullah SAW, barang siapa meminta sesuatu kesukaan Allah Ta'ala dengan kesukaan manusia itu, maka hak Ta'ala sukalah daripadanya dan mengasihi adanya. Dan barang siapa yang meminta kesukaan segala manusia tiada dengan kesukaan Allah Ta'ala, maka hak Subhanahu Ta'ala murkalah daripadanya dan sekalian manusia pun bencikan yang demikian adanya. Bermula, barang siapa yang menghendak suka segala manusia suka daripadanya, hendaklah ia minta kesukaan Allah Ta'ala, dan barang siapa menghendak sekalian manusia takut daripadanya, hendaklah ia takut daripada Allah Ta'ala. Bermula, telah berkata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa daripada segala raja-raja membesarkan agamanya, maka dibesarkan Allah Ta'ala akan dia dan dia akan dimuliakan dia. Dan barang siapa daripada segala raja-raja takut ia akan Allah Ta'ala, maka sekalian orang banyak pun takutlah akan dia. Adapun dalam kitab Adabus Salatin dikata, segala raja-raja yang dahulu kala dibahagikan pada hari itu 4 bahagian. Sebahagian berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, dan kedua bahagi mengerjakan pekerjaan kerajaan seperti memeriksa orang yang teraniaya dan yang menganiayai dan kira-kira negeri, dan berkata-kata dengan segala orang yang berilmu dan budiman. Dan ketiga bahagi kerana makan dan tidur. Keempat bahagi kerana bermain senjata seperti melarikan kuda atau seperti memanah atau seperti bermain pedang perisai. Bermula dalam kitab itu berkata, hendaklah yang raja itu tak kalah perang dengan musuh, tiada harus raja itu sendiri masuk perang supaya jangan binasa kerajaannya. Kerana segala nyawa orang yang banyak itu bergantung pada nyawa raja juga. Dan kebajikan segala rakyat itu dengan sebab raja itu hidup. Maka haruslah raja itu memeliharakan dirinya daripada tempat bala itu dan jangan menganiayai atas dirinya sebagainya dengan ikhtiar supaya jangan teraniaya segala rakyat. Bermula, dalam kitab itu berkata, hendaklah yang raja itu teguh atas barang katanya supaya segala orang yang harap akan kasih raja itu dan murka takut akan raja itu. Bermula, jika raja tidak teguh atas katanya itu, seorang pun tiadalah beringat akan suruhnya dan tiada berendah akan tegahnya. Bermula, hendaklah yang raja itu suruh orang lain tidur pada tempat raja tidur itu, dan bahawa raja itu tidur pada tempat yang lain pula, dan ditukarkan tempat tidurnya pada tiap-tiap malam supaya jangan seorang seterunya yang menghendak berbuat jahat padanya beroleh mendapat adanya, dari kerana seteru pada segala raja itu amat banyak adanya. Ketahui olehmu bahawa segala cerita yang terlalu itu daripada segala raja-raja Islam yang adil, daripada segala nabi dan wali dan saleh yang takut akan Allah Subhanahu Taala dan mengerjakan adil itu. Sekarang dengarkan olehmu pula daripada segala raja-raja kafir itu betapa perbuatannya dalam kerajaan itu dengan tiada ia mengenal Tuhannya, betapa ia memeliharakan rakyat, dan betapa dijadikan ia makmur daripada segala negeri, dan betapa ia mengerjakan adil dan insaf dan berbeza pada antara baik dan jahat, dan betapa ingat mereka itu dalam pekerjaan kerajaan itu adanya.